Walaupun anda tidak tahu banyak tentang bagaimana transmisi berfungsi, anda mungkin pernah mendengar transmisi manual dan automatik. CVT adalah jenis transmisi yang terbaru. Secara umumnya, terdapat 3 jenis transmisi yang berbeza. Walaupun anda tidak tahu banyak tentang bagaimana transmisi berfungsi, anda mungkin pernah mendengar manual dan automatik. CVT adalah jenis transmisi yang terbaru. Kadang-kadang ia disebut sebagai transmisi tanpa peralihan dan merupakan sejenis gear yang automatik. Jadi apa yang dimaksudkan oleh CVT? CVT ni bermaksud Continuously Variable Transmission ataupun transmisi berubah-ubah yang dilakukan secara berterusan. Jadi apakah kelebihan CVT? Bergantung pada kenderaan dan pemandu, CVT dapat memberikan pengalaman pemanduan yang lebih lancar apabila dibandingkan dengan automatik biasa. Salah satu kelebihan paling signifikan untuk memiliki CVT adalah ia selalunya lebih menjimatkan bahan bakar berbanding transmisi automatik biasa. Ini adalah sebahagian daripada sebab bahawa kenapa CVT menjadi pilihan yang lebih popular untuk pembuat kenderaan pada kebanyakan kenderaan mereka. Kita pergi ke asas dulu. Jadi bagaimana CVT ini berfungsi? Untuk melihat bagaimana CVT berfungsi, anda perlu terlebih dahulu memahami transmisi manual dan automatic tradisional terlebih dahulu. Manual mempunyai bilangan gear yang ditetapkan dan pemandu menentukan nisbah gear apa yang mereka perlukan. Automatic juga memiliki sejumlah gigi gear tetapi menggunakan sistem hidrolik yang bertindak balas terhadap tekanan pada keadaan tertentu untuk menentukan gigi gear yang diperlukan tanpa input daripada pemandu. CVT ni mirip dengan automatik kerana ia tidak menggunakan input daripada pemandu. Tetapi kat situ je lah persamaan yang ada. CVT tidak mempunyai gear. Sebaliknya, ia mempunyai 2 takal. Satu takal bersambung dengan enjin dan yang lain bersambung dengan roda. Tali sawat besi yang fleksibel menghubungkan 2 takal tersebut. Lebar takal tu berubah bergantung kepada berapa banyak kuasa yang diperlukan oleh kenderaan. Apabila satu takal menjadi lebih besar dan yang lain akan menjadi lebih kecil. Oleh kerana kedua-dua takal atau tali pinggang tu adalah tetap, mereka dapat memberikan bilangan nisbah gear yang tidak terbatas. Tidak seperti automatik yang memiliki sejumlah gear yang ditetapkan. Tidak semua CVT dibuat sama. Jenis yang paling biasa adalah berasaskan sistem takal. Tetapi beberapa jenis CVT lain termasuk toroidal CVT yang menggunakan cakra berputar bersama dengan penggelik kuasa untuk menghasilkan hasil yang sama dengan takal. CVT hidrostatik menggunakan pump untuk mengawal aliran benda alih yang kemudian menghasilkan gerakan putaran. Apa itu gear pelancaran? Toyota baru-baru ni membuat beberapa perubahan pada CVT-nya. Ia kini menggunakan apa yang mereka sebut sebagai gear pelancaran ataupun launching gear untuk memberikan para pemandu rasa seperti memandu transmisi konvensional. Gear pelancaran hampir seperti gear pertama dalam transmisi automatik biasa. Ketika kenderaan semakin laju, transmisi akan mematikannya, jadi ia baru mula berfungsi sebagai CVT semula. Toyota mengatakan bahawa menggunakan CVT yang baru ni bukan sahaja terasa seperti transmisi biasa, ia juga akan meningkatkan kecekapan tali pinggang dan meningkatkan prestasi. Jadi, mana yang lebih baik antara sistem transmisi CVT dan automatik? Jadi, salah satu kelebihan CVT adalah kemampuannya untuk menukar nisbah gearnya secara berterusan. Ini bermakna bahawa tidak kira apa pun kelajuan enjinnya, ia sentiasa berada pada kecekapan maksimumnya. CVT sering menawarkan ekonomi bahan bakar yang lebih baik, terutamanya ketika memandu di bandar. Kebanyakan kereta yang dilengkapi dengan CVT menawarkan pemanduan yang lebih lancar daripada kereta yang serupa dengan automatik biasa ni. Ini kerana transmisi tidak pernah berubah. Tidak ada downshifting tiba-tiba ketika kereta memerlukan tenaga tambahan dan tidak ada perasaan mencari gear dan yang kadang-kadang anda rasakan dengan automatik biasa. Sistem transmisi CVT juga lebih ringan daripada transmisi automatik tradisional dan ini digabungkan dengan operasi yang lebih lancar membantu meningkatkan kecekapan bahan bakar kenderaan
yang dilengkapi dengan CVT. Kerana ketiadaan gear, lebih mudah bagi kenderaan CVT untuk mencari dan mengekalkan nisbah torque yang ideal. Ia mempunyai pecutan yang lebih smooth apabila di lampu trafik dan mendaki cerun yang lebih mudah untuk mendaki kawasan yang sukar kerana transmisi berubah membolehkannya berjalan di gear yang betul dan kekal kat situ. Tapi CVT ni pun ada je kekurangan. So walaupun ketiadaan upshifting dan downshifting dianggap sebagai kelebihan CVT, beberapa pemandu melaporkan kehilangan driving pleasure apabila memandu kenderaan yang tiada penukaran gear. Sebab tu kot Toyota tambah launching gear. Jadi sekiranya anda lebih gemar pengalaman pemanduan yang lebih sporty, ketiadaan gear menjadikan pemanduan tidak begitu thrill. Keluhan lain yang cenderung dibuat oleh pemandu mengenai CVT adalah bunyi mengaum yang berlaku semasa pecutan. Ini berlaku kerana CVT memaksa enjin untuk kekal beroperasi pada RPM yang tinggi semasa ia naik ke kelajuan yang diingini. So, masyarakat umum ni kurang menerima CVT kerana perbezaan persepsi kebisingan berbanding transmisi automatik. CVT juga mahal untuk dibaiki atau diganti jika dibandingkan dengan transmisi automatik konvensional. Beberapa masalah biasalah yang sering dialami oleh pemilik CVT ialah pemanasan berlebihan ataupun kita panggil overheat lah, tergelincir dan kehilangan kuasa pecutan secara tiba-tiba. Menggigil juga merupakan masalah biasa. Oleh kerana CVT bergantung pada tali sawat untuk beroperasi, jika ini mengalami regangan berlebihan atau terlalu banyak kehausan, transmisi boleh gagal sepenuhnya. Antara kekurangan CVT termasuklah ia tidak mempunyai perasaan pecutan yang menarik apabila memecut. Terdapat had pada enjin yang dapat berfungsi dengan CVT dari segi kuasa dan saiz. CVT tidak bertahan selama transmisi konvensional. CVT lebih sukar untuk dibaiki. Bahkan penyelenggaraan asas selalunya perlu dilakukan oleh mekanik terlatih dan komputer khas. Okay, kita cerita pasal automatik pula. So, kelebihan transmisi automatik. Walaupun ada beberapa kelebihan memiliki CVT, transmisi automatik tradisional juga menawarkan beberapa kelebihan tertentu. Ia mempunyai perasaan pecutan yang menarik apabila memecut. Kan? Betul tak budak-budak Maybe? Pemanduan mempunyai rasa kawalan yang lebih baik dengan peningkatan dan penurunan gear yang sebenar. Transmisi automatik lebih murah untuk dijaga dan diselenggara. Transmisi automatik juga menawarkan pengalaman pemanduan yang lebih menarik. Apakah kekurangan transmisi automatik ni? So, seperti CVT, transmisi automatik juga mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa kekurangannya ialah, yang pertama, ia kurang menjimatkan bahan bakar berbanding CVT. Automatik menghasilkan lebih banyak pelepasan emisi udara berbahaya. Yang kedua, pemandu harus mencari gear ketika mendaki bukit. Okey, jadi bagaimana transmisi automatik berfungsi? Okey, transmisi automatik ni berfungsi menggunakan set gear, sistem hidrolik dan penukar torque. Sistem hidrolik mengatur clutch yang mengawal set gear dan pump mendorong minyak transmisi masuk. Tekanan bendalih memaksa injap penukaran gear terbuka dan tertutup yang membuka rangkaian gear yang berbeza. Jadi sekarang anda tahu perbezaan antara transmisi CVT dan transmisi automatik. Transmisi mana yang lebih sesuai untuk anda? Jika tanya saya, CVT ialah pilihan saya kerana lebih smooth dan lebih menjimatkan petrol. Tapi sila tulis apakah komen anda. Diharapkan perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jaga diri sentiasa dan jangan lupa duduk di rumah. Kita sama-sama putuskan rangkaian COVID-19. Nak tahu lebih lagi berkenaan kereta? Jangan lupa like video ni, subscribe dan share ke media sosial anda. Moga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.